قال الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنها أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Hadis ke-21, istiqamah dan iman. Abu Amr, ada yang menyebutkannya Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu ungkapan tentang Islam yang tak akan kutanyakan kepada seorang pun selain engkau. Beliau bersabda, katakan amantu billah, yakni aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqamahlah. Hadis riwayat Muslim. Tamam. Ini salah satu juga daripada hadis yang memuatkan perkataan yang sedikit dengan yang mengandungi makna yang sangat luas dan mencakupi hampir ataupun mencakupilah benar-benar mencakupi kesemua isi agama kita ni. Nya sahabat aninya, ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah, nya cuba bagiku satu perkataan, satu nasihat dalam Islam yang indaku kan tanya orang lain lagi selepas ini. Artinya basically ia meminta satu nasihat ataupun satu perkataan daripada Nabi SAW yang umum dan mencakupi dan mencukupi keseluruhan urusan agama tu. Maka jawapan Nabi SAW kepadanya ialah qul amantu billah, ya Nabi SAW, qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah Ta'ala. Itu yang perkara yang pertama. Thumma istaqim, kemudian beristiqamahlah. Okey, dua perkara di sini. Yang pertama, qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah Ta'ala. Maksudnya di sini ialah beriman itu sendirilah. Artinya pertama-tama sekali hendaklah engkau beriman kepada Allah Ta'ala. Dan daripada makna iman itu ialah apa yang telah kita ni ambil dalam hadis kedua sebelum ini, ma huwal iman? Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada Allah Ta'ala itu mencakupi semua perkara itu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, kepada para rasul, termasuk apatah lagi Nabi kita ni Nabi Muhammad SAW, dan iman kepada qadar, dan iman kepada hari akhirat. Semua itu termasuk daripada iman. Dan itu menjadi asas kepada agama kita ni dulu kan. Artinya akidah, iaitu iman, kepercayaan kita ni yang yakin 100% bahawa Allah Ta'ala itu wujud, dan bahawa iaitu Tuhan kita ni, dan bahawa iaitu maha berkuasa atas segala sesuatu, dan bahawa ia telah mengutus seorang rasul iaitu Nabi Muhammad SAW kepada kita ni, dan bahawa Nabi Muhammad SAW itu telah syariatnya memansuhkan syariat yang sebelum ini, dan segala apa yang diberitakannya daripada syariatnya itu ialah benar. Semua itu menjadi asas kepada keislaman seseorang itu dulu. Artinya dengan ia beriman kepada Allah Ta'ala, barutah ia mula masuk ke dalam Islam itu sendiri. Artinya iman yang berbentuk pengakuan di dalam hati itu. Walaupun ia cakapnya qul, katakanlah, tapi maksudnya katakanlah yakni dengan perkataan yang menunjukkan kepada keadaan hati muat, iaitu kepercayaan yang sangat-sangat kepercayaan yang yakin dan pengetahuan yang berbentuk yakin bahawa Allah Ta'ala tu ada dan maha berkuasa atas segala sesuatu dan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan sebagainya yang diambil dalam akidah kita ni, yang telah disebutkan dalam hadis kedua, arah hadis mahwal iman. Apa makna iman itu? Itu yang pertama. Artinya al-iman, amantu billah, ya Nabi SAW. Itu perintah yang pertama. Qul, katakanlah amantu billah, beriman kepada Allah Ta'ala. Thumma istaqim, selepas iman baru tak istiqamah. Di sini akan memperkenalkan tadi kepada satu konsep lagi, iaitu konsep istiqamah. Konsep istiqamah seperti mana yang difahami ramai orang, kebiasaannya difahami pada makna yang sempit. Apa maksud pada makna yang sempit? Biasanya difahami pada istiqamah dalam satu amal perbuatan, which is lurus. Ia istiqamah juga pada satu amal perbuatan, yakni kalau contohnya orang itu setiap hari selama hidupnya ia tidak pernah lepas daripada sembahyang berjemaah, maka tadi katakannya orang istiqamah. Lurus juga. Tapi bila mana tadi melihat peran nas Al-Quran dan Sunnah, bila mana disebutkan perkataan al-istiqamah ataupun fastaqimu ataupun summa istaqamu, ia sebenarnya lebih luas daripada itu. Sebab istiqamah yang disebutkan dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah ialah maksudnya secara terus-terusan mentaati ataupun secara terus-terusan dan secara konsisten
mentaati perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangannya dalam setiap keadaan. Itu maksud istiqamah yang dimaksudkan dalam mana-mana nas Al-Quran dan As-Sunnah pada kebiasaannya. Dan termasuk juga di sini. Dan sebenarnya nasihat Nabi SAW ini sebenarnya mengambil daripada ayat Quran juga. Iaitu ayat yang berbunyi innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami, Rabb kami ialah Allah Ta'ala, kemudian mereka beristiqamah. Dan beristiqamah di sini ialah, macam yang kita tadi ialah konsisten di setiap waktu dan tempat dalam kehidupan itu mentaati perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Atau maksud istiqamah di sini. Dan ini mengingatkan tadi kepada hadis sebelum ini. Hadis yang berbunyi ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dimanapun kamu berada. Yakni perintah untuk bertakwa, yakni mentaati perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangannya di setiap masa dan tempat dimanapun tadi berada dalam kehidupan kita ni. Dan itu namanya istiqamah. Itu dia namanya, ataupun itu yang disebutkan dan dimaksudkan dengan istiqamah itu. So bila mana kita ni faham itu, maka daripada dua ayat yang Nabi SAW sebutkan itu, qul amantu billah summa istaqim, ia telah menggabungkan kesemua unsur-unsur agama kita ni, iaitu iman kepada Allah Ta'ala yang berbentuk pengakuan secara batin, pengakuan hati kita ni, dan pengetahuan secara batin bahawa Allah Ta'ala wujud, bersifat dengan beberapa sifat kesempurnaan, ia mengutus Rasul dan lain-lain. Kemudian digabungkan dengan perintah yang berbentuk zahir, iaitu taat kepada perintah Allah Ta'ala dan larangannya di setiap masa. Dan itu basically itu keseluruhan agama kita ni secara umumnya. Sebab itu hadis ini dimasukkan di dalam kitab ini. Hadis ini disebutkan dalam kitab ini kerana daripada dua ayat itu sahaja sudah merangkumi keseluruhan agama kita ni. Elemen iman yang berbentuk batin, yakni kepengakuan kita ni secara batin, pengetahuan kita ni juga, yakni sesuatu yang batin bahawa Allah Ta'ala tu, ataupun bahawa kita ni beriman kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian summa, ia memakai summa, kemudian artinya mesti pas dulu iman ni, mesti yakin dulu, tahu ya dulu 100% secara yakin dengan dalil, barutah kemudian ia barutah ia mengatakan summa istaqim, kemudian istiqamahlah, yakni istiqamahlah dalam mengerjakan perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangan. Dan kalau tadi kaitkan dengan ayat Quran yang perintah kepada istiqamah ni sangat-sangatlah banyak lah. Macam yang tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Kemudian ada lagi ayat lain, fastaqimu ilaihi wastaghfiru, dan beristiqamahlah kamu kepadanya, yakni kepada Allah Ta'ala, wastaghfiru, dan mohonlah ampun kepadanya. Okey. Ia mengingatkan tadi kepada hadis yang lagi satu yang sebelum ini kita ni pernah ambil, iaitu ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi SAW dalam hadis sebelum ini memerintahkan 3 perkara kan. Yang pertama ittaqillaha haitsu ma kunta, atau yang disebutkan sebagai istiqamah di sini. Kemudian diikuti dengan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk kamu dengan perbuatan baik supaya ia memadamnya. Artinya apa? Artinya benar bahawa yang ideal dan perintah asal yang Allah Ta'ala perintahkan kita ni ialah untuk supaya nada satu pun daripada hidup kita ni setiap saat itu yang terlepas daripada taat kepada perintahnya. Akan tetapi satu realiti dan hakikat yang perlu kita ni sedar dan perlu kita tahu in the first place ialah sebagai manusia, pada hakikatnya dan realitinya tadi akan lepas daripada terjatuh ataupun terlepaslah daripada istiqamah itu, ataupun orang terhold istiqamah kita ni tu, sebab kita ni ada melakukan dosa. Dosa tu ialah apa? Maksiat. Maksiat itu ialah apa? Melanggar perintah Allah Ta'ala ataupun meninggalkan perintahnya. Cuma tu. Sebab itu dalam satu ayat Quran yang lain, fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu, ya Allah Ta'ala, fastaqimu ilaihi, perintah Allah Ta'ala untuk istiqamah. Fastaqimu ilaihi, maka istiqamahlah kamu kepadanya, yakni kepada Allah Ta'ala. Tapi diikuti dengan apa? Wastaghfiruh, dan mohonlah ampun kepadanya. Artinya apa?
Seperti mana hadis yang lagi satu, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Allah Taala sudah membagi tahu kita ni bahawa sekuat manapun kamu mencuba untuk istiqamah, termasuk juga daripada rangka istiqamah itu ialah untuk kamu jatuh juga, ataupun malah secara adat dan kebiasaannya, sekuat manapun tadi mencuba untuk istiqamah, memang akan ada momen kamu jatuh. Sebab itu bukan sekadar Allah Ta'ala dan Rasulnya membagi tahu supaya kamu mesti istiqamah saja, tapi malah dibagi tahunya juga mekanisme kalau dia sepanjang ketani percubaan tadi untuk istiqamah itu tadi jatuh, apa dibuat? Fastaghfiruh, mohonlah ampun kepadanya. Dan dalam hadis yang lain, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik untuk memadamnya. Semua itu terkandung dalam rangka istiqamah itu juga. Jangan tadi sangka ataupun jangan tadi berputus asa lah. Kalau dalam percubaan kita ni untuk beristiqamah kepada Allah Ta'ala, dengan setiap masa memerhatikan tindakan dan tindak tanduk kita ni supaya bertepatan dengan perintah dan larangan Allah Ta'ala, tapi kadang-kadang tadi fail. Itu perkara yang orang melihat kepada nas yang telah tadi sebutkan tadi, perkara yang expected. Bukan maksudnya supaya kita ni orang indah ingau ataupun memandang remeh, indah. Tapi ia supaya kita ni tahu mekanismenya macam mana kalau tiap kita ni jatuh itu. Dan sudah tadi bincangkan sebelum ini juga, di antara tanda ketakwaan yang Allah Ta'ala sebutkan ialah apa? Di antaranya ialah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum fastaghfirullah. Ya, di antara ciri orang bertakwa tu bukan sekadar yang kebiasaannya menahan marah dan menginfakkan ataupun mensedekahkan hartanya ketika senang dan susah, tapi malah Allah Ta'ala masukkan juga daripada ciri-ciri ketakwaan atau which is takwa dan istiqamah itu hampir kan tu maknanya, ialah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Orang yang apabila ataupun orang yang bertakwa ni ialah apabila ia melakukan perkara yang fahishah, perkara yang hina, keji, maksiat, dan zalamu anfusahum, dan menzalimi diri diorang dengan melakukan perkara yang dilarang, zakarullah, diorang ingatkan Allah Ta'ala, fastaghfiru li dzunubihim. Artinya termasuk daripada ataupun hatta orang-orang yang jatuh dalam dosa dan maksiat pun masih ada peluang untuk ia tergolong daripada kalangan orang yang bertakwa dan orang beristiqamah. Asalkan apa? Asalkan apabila ia jatuh dan berbuat maksiat itu, ia ikuti terus dengan taubat, istighfar, dan diganti dengan perbuatan yang baik itu. Artinya get up lah maksudnya. Artinya contohnya kalau tiap orang tu berlusir, gugur, adakah telah berakhir semuanya untuknya? Indah juga. Yang penting ia cepat-cepat bangun dan teruskan lari itu. Dan cuma itulah akan berlaku. Artinya boleh jadi orang itu akan jatuh balik-balik. Boleh jadi orang itu akan terstuck dalam maksiat itu, boleh jadi. Dan itu antara cubaan yang ada Allah Ta'ala tetapkan arah sebagian hambanya. Akan tetapi tadi boleh melihat istiqamah itu dari satu sudut yang lain bagi orang ini, iaitu ia belum dapat mencapai istiqamah yang platinum level itu, which is istiqamah di mana di setiap saat dari hidupnya tu ia indah langsung ingkar akan perintah Allah Ta'ala dengan melakukan maksiat. Itu the platinum ataupun yang orang level yang paling tinggi yang kita ni mampu capai lah. Dalam masa yang sama, kita turun sedikit ke bawah. Di antara makna istiqamah itu juga ialah ia merangkumi juga orang-orang yang walaupun ia setiap masa gugur dalam maksiat dan setiap masa gugur dalam keingkaran kepada perintah Allah Ta'ala, tapi ia setiap masa itu juga konsisten untuk sentiasa bangun dan bangkit mencuba selepas itu. So this kind of konsistensi itu pun masih digelar istiqamah walaupun bukan the platinum standard lah maksudnya. Sebab bila mana tadi melihat kepada makna takwa dan istiqamah ni, bila mana dibincang oleh para ulama, mereka menyebutkan bahawa takwa dan istiqamah ni ialah the end goal. Maksudnya apa? Artinya sebelum tadi mencapai ke sana, ada ia punya path dulu, ada ia punya usaha dulu. So ini sekadar kan menghubung kaitkan dengan hadis yang sebelum ini dan malah hadis lepas ini juga yang menceritakan mengenai pengampunan, mengenai taubat, luasnya rahmat Allah Ta'ala. Kenapa dimasukkan benda tu? Sebab dalam rangka kita ni kan menunaikan dan menyempurnakan hak kita ni kepada hak Allah Ta'ala arah kita ni, iaitu beribadah dan mentaati perintah dan larangannya. Confirm akan ada masa-masanya tadi gugur tu, jatuh. Confirm akan ada ataupun hampir confirm lah kita ni. Ataupun pada kebiasaannya lah akan ada masa-masa kita ni lalai dan gugur dan
terjatuh ke dalam maksiat. Ganya daripada kita ni punya istiqamah pada ketika itu ialah untuk terus bangkit dan meneruskan perjalanan tani dan mengcover apa yang tadi gugur itu dengan amal yang bertambah. Contoh untuk menggabungkan dengan hadis sebelum ini, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu kepada Allah Taala dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk kamu dengan perbuatan baik untuk memadamnya.